Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertanya. In! Woi, Apa ni? Lu apa cerita ni masuk kampung gua? Pul, lu jangan banyak berbual kat sini ya. Sebelum gua pancung lu hidup-hidup ah. Relax. Gua panas ah. Gua tengok lu pun panas Lagi-lagi sebelah lu tu Apa pasal sebelah gua? Double panas mati gua Ini gua pay brother kat sebelah gua tau. Gua masuk lebih kampung, gua mau dakwah Islam tau sama lu. Apa dakwah Islam kat sini? Lu diam-diam. Dengarkan ini dulu, okey? Go. Pul, dengar sini aku nasihatkan. Bukan nak kepo, kita sudah lama kawan. Bukan hendak bermusuh atau melawan. Harap terima teguran yang dimanfaatkan. Aku mengajak engkau kepada podcast ini, memahami ilmu agama tulus yang suci, agar dapat kita semua mensucikan diri, dipandangnya mulia di sisi ilahi. Ya Rahman, Ya Kau dengar tu, Pul? Kau ingat aku nak merepek sama kau ke apa? Tak ada, kau nak ajak-ajak aku apa ni? Aku nak ajak engkau mengenal kebaikan lah, bodoh. Hai, Sini. belum apa-apa kau dah bodoh-bodoh dengan aku. Macam mana aku tak tahu kau bodoh dengan aku sekarang? Muka kau memang dah nampak dah kebodohannya. Kau jangan main-main Aku macam nak kasih kau. Aku Kasih. siku 7, kau tahu tak? Kasih macam. Mau kasih Gua mau kasih dia lah, Jason. Tapi gua panas lah. Panas. Baik, gua silakan dia. pesan tu badak diam lah kat sebelah. Geram aku. Okey. Gua mau kenalkan dulu kepada gua pe kepala. Apa kepala-kepala? You stand by. Gua pe kepala Ustaz. Okey. Lu mau tahu siapa tak? Siapa? Ustaz Abdul Hafiz. Yeah. Pul, dengar sini aku nasihatkan. Bukan nak kepo, kita sudah lama kawan. Bukan hendak bermusuh atau melawan. Harap terima teguran yang dimanfaatkan. Aku mengajak engkau kepada podcast ini, memahami ilmu agama tulus yang suci, agar dapat kita semua mensucikan diri, dipandangnya mulia di sisi ilahi. Ya Rahman, Ya Rahim. Anda bersama kami dalam podcast yang gila. Lagi bermanfaat, yo. Ya, anda bersama kami. Saya Indra Sahib. Saya Eric People. Saya Jason. Alamak, orang baru sudah masuk. Dalam rancangannya Sahabat Bertanya. Macam okey apa? Kau dengar itu seruling? Seruling bukan seruling Mana seruling? Trompet. Alamak, sabar. Okey. Suddenly macam gambar hilang. Gangguan jin. Sebelum gambar tak dapat ditangkap kan. Ada lagi sikit lah tu kat situ. Duduk situ diam-diam Tapi Nari punya intro ataupun Nari punya opening betul panas. Si panas lah. Ni aircon Apa pasal panas? Aircon dah 18 degrees tapi tetap panas Tak ada panas juga. Okey, Azan. Habis si dia tu siapa tu kat sebelah In tu? Okey. Mari kita memperkenalkan kepada penonton dan juga pendengar-pendengarnya Sahabat Bertanya. Pada pertama kalinya dia dia adakan diri dia kat sini. Macam tak ada orang jemput je, dia adakan diri dia. Dia tak tahu malu sebenarnya. Sebab tu dia berani duduk kat seat panas tau. Jadi izinkan saya memperkenalkan iaitu sahabat kita juga iaitu Mr. Jason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar-pendengar di luar sana dan penonton-penonton. Apa khabar semua? Pandai dia buat suara Dia dah lama training sebenarnya. Macam nak naikkan rating dia sendiri. Dia punya idol is Dalina. Oi. Dalina siapa? Dalina Sapuan. Dalina Sapuan. Sembarang. Engkau ni ada-ada je. Jadi Nari, alhamdulillah kita memang ada topik-topik yang panas nak ketengahkan kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz kita. Jadi sebelum itu kita akan berehat sebentar. Kita akan masuk balik dan kita akan terus masuk kepada soalan-soalannya. Soalan yang panas. InsyaAllah. Okay, teruskan. See you later. Ada. Anda bersama kami dalam rancangan Sahabat Bertanya.
sebuah podcast soal jawab soalan-soalan kehidupan dan agama yang ditujukan kepada Ustaz Abdul Hafiz bersama kami iaitu hos anda Indra Sahib, Ijat Koki dan Eric Pipul meneroka mencari jawapan intisari yang menusuk ke jiwa. Selamat kembali lagi kepada podcastnya Sahabat Bertanya. Nari ada harmoni sikit dah Okey, jadi sebelum kita mulakan, izinkan saya memberi shout out kepada penaja episod ini. Episod ini ditaja oleh Cendol Kain Pelekat. Cendol. Fresh cold cendol right at your doorstep. Dihantar. Dihantar di depan pintu bukan pintu rumah, pintu bilik mandi awak. Panas-panas gini topik panas-panas kena Cendol sedap. Dan bagi mereka yang ingin mendapatkan khidmat mereka, sila hubungi 91153726. Dan bolehlah lihat kepada Instagram mereka Cendol Kain Pelekat dan juga Facebook mereka Cendol Kain Pelekat. Jadi tanpa kita mahu masa, okay, izinkan tak mau waste time lagi. Nanti extra time lagi. Macam mana? Izinkan saya memperkenalkan kepada penonton, kepada pendengar-pendengar kita, iaitu Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz kita. Izinkan kami memperkenalkan kepada Ustaz yang akan menjawab soalan-soalan anda pada minggu ini. Ustaz yang menuntut ilmu selama 4 tahun di Rubat Tarim Hadramaut. Masya Allah. Ustaz yang juga berkelulusan in Islamic Studies dari American Open University di Mesir. Masya Allah. Dengan secara terhormatnya, izinkan saya memperkenalkan kepada semua penonton dan pendengar kita. Are you ready? Iaitu Ustaz kesayangan kami, Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Saya macam tak berak Ustaz. Macam wrestling pula. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Baik. Waalaikumsalam, Ustaz. Saya lagi sikit nak terkeluar Ustaz tadi. Ustaz tunggu dah berminit-minit nak kasih dia punya ucapan Korang drag Ustaz dah nak jawab tau daripada tadi. Ini dah macam wrestling kata tak? Tak ada. Kita nak release the tension. Kau tak tahu berapa susah tadi aku nak buat itu intro Apa dia? Itu semua ilham dah tertulis. Itu aku meneran perut aku sampai lagi sikit seketul tai yang boleh keluar daripada aku tak cakap dubur. Jangan main-main. Okay. Jadi alhamdulillah kita bersama Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz kita lagi sekali pada podcast kali ini dengan soalan-soalan yang saya boleh katakan, Ustaz, kalau minggu lepas kita sudah merasakan panasnya, minggu ini kita akan memanggang ataupun dipanggang oleh soalan-soalan. Dipanggang. Dahsyat. Jadi tanpa kita membuang masa, kita masuk kepada soalan yang pertama. Salam Ustaz. Saya selalu dapat kecaman dari sosial media. Saya selalu post gambar positif di FB profil saya, seperti post kejayaan anak saya dalam bidang akademik dan perkara-perkara yang lain. Berdosa ke kalau saya share post dengan kejayaan kita ni, tak kira dapat barang baru ke, atau anak masuk universiti ke, rumah baru ke? Saya nampak macam ada orang di Facebook macam ada hasad dengki dengan saya pula. Tolong nasihatkan Ustaz, daripada Mariana. Macam nama lagu je. Mariana. Lagi sekali, come on. Maria, marilah. Lagi. Tak boleh lah. Nanti Ustaz tak boleh jawab. Susah aku ni.
Okey, daripada wallahu alam ini nama-nama samaran saya rasa Maria Mariana kan. Jadi kita nak ketengahkan, tapi ini memang biasa lah bro, sebelum kita ketengah kepada ustaz. Kasih ustaz jawab dulu lah, nanti aku ceritakan aku. Asal kau panas apa sekarang? Bukan, dengar. ustaz dah tunggu daripada tadi. Aku bilang kau ustaz dah jeling-jeling aku bilang korang Okey, sorry. Relax brother. Sorry. Lu tak payung gua hari Itu pasal lah. Dia sudah target gua tadi tau. Okey, Gua payung lu. nanti. Jadi kau buka. Okey, sebelum aku lagi dipukul oleh brother Eric People kita kan, kita ketengahkan soalan yang pertama ini kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz kita. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam yang mulia ini untuk sama-sama kita share ataupun kongsi ilmu antara satu sama lain. Moga-moga apa yang disampaikan pada malam ini walaupun sedikit, insya-Allah dapatlah kita mendapat manfaat dan kita sebarkan manfaat kepada orang lain, pada teman-teman kita, keluarga kita, insya-Allah. Amin. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah untuk jawapan yang pertama, jawapan bagi soalan yang pertama yang tadi diajukan kepada kita semua, alhamdulillah. Seperti mana yang kita tahu sekarang, alhamdulillah pada zaman ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkanlah pada kita, alhamdulillah, pada zaman ini dengan media sosial, alhamdulillah. Yang mana kata para ulama, kalau kita gunakan pada perkara-perkara yang positif, maka insya-Allah dengan niat yang baik kita gunakan, insya-Allah kita akan mendapatkan pahala. Akan tetapi kalau digunakan media sosial yang ada, contohnya seperti Facebook ataupun misalnya kata Instagram dan lain-lain lagi wadah yang ada, untuk tujuan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tujuan-tujuan yang buruk, yang tidak baik dari segi niat dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan balasan yang tidak baiklah. Jadi daripada soalan yang diberikan, bila seseorang itu dia post ataupun dia share gambar seperti rumah baru ataupun seperti baju baru, Isteri baru, ataupun dia pergi ke tempat-tempat tertentu lalu dia ambil gambar dan sebagainya, dari sudut hukum asalnya itu adalah mubah, itu adalah perkara yang harus. Jadi dia adalah perkara yang harus. Melainkan kalau misalnya kata dimasukkan sesuatu yang dapat merubah benda yang harus ataupun asal hukum yang harus, itu mungkin boleh menjadi haram. Jadi kita boleh faham daripada soalan yang diberikan, berdosa ke kalau dia share ataupun dia buat perkara-perkara sedemikian. Kita mengatakan bahawa jawapannya adalah hukumnya itu adalah harus. Bila dia share dengan tujuan yang baik, contohnya dia nak menampakkan anugerah-anugerah ataupun nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan kepadanya. Jadi dia nak share, dia nak menunjukkan nikmat-nikmat itu dan dilihat, ditonton oleh orang lain, melihatkan perkara-perkara yang baik. Jadi bila dia melihatkan perkara-perkara yang baik kepada orang yang lain, itu mungkin boleh termasuk daripada perkara-perkara yang boleh memberikan as-surur, idkhalus surur, iaitu memasukkan kegembiraan di dalam hati-hati orang yang lain. Jadi contohnya misalnya dia pergi ke satu tempat, dia ambil gambar dan menunjukkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan dia ambil gambar, orang lain bila melihat gambar tersebut, orang lain akan gembira. Yang mana orang lain tak semua sampai pada tempat yang dia sampai dan sebagainya. Jadi bila melihat akan ciptaan-ciptaan Allah, itu dapat menggembirakan hati seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala daripada perbuatannya itu. Bahkan mungkin boleh mengingatkan orang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah. Contohnya kalau misal kata niatnya di dalam mengambil gambar menunjukkan sesuatu yang baru dan sebagainya. Contohnya seperti rumah yang baru ataupun pakaian yang baru ataupun dia pergi ke tempat-tempat dengan niat riak. Apa tu riak? Riak ini adalah lawan kepada al-ikhlas. Al-ikhlas ni apa? Apakah maksud kepada ikhlas? Ikhlas ini kita melakukan satu-satu perkara itu, tujuan kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan dengan ikhlas. Tak kira sama ada ia dilakukan secara terang-terangan ataupun dia dilakukan secara tersembunyi. Ada orang kadang dia melakukan satu-satu ibadah secara terang-terangan, walaupun dia mengatakan bahawa dia itu ikhlas, tapi bila niatnya di dalam hati itu melakukan perkara itu untuk menunjuk-nunjuk, maka itu dianggap seperti dia itu sudah riak.
Tujuannya itu bukan ikhlas. Begitu juga kadang ada orang di dalam tempat yang tersembunyi, di rumah dan sebagainya. Dia melakukan satu-satu perkara, contohnya ibadah, solat sunat dan sebagainya. Tapi tujuannya itu bukan kerana Allah. Tujuannya itu untuk manusia mengenali dia, bahawa dia ini adalah orang yang banyak melakukan solat sunat, misal kata, di rumah dan sebagainya. Jadi tujuannya itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah lawan kepada al-ikhlas, iaitu riya. Maka ulama mengatakan, kalau kita misal kata kita menampakkan satu-satu perkara, contohnya share ataupun apa-apa segi perbuatan sekalipun, akan tetapi tujuan kita itu bukan kerana Allah. Tujuan kita itu untuk riya, untuk supaya orang memuji kita dengan pujian-pujian yang tidak layak contohnya, ataupun untuk menampakkan sesuatu yang mana orang akan mengatakan bahawa kita ini adalah orang yang kaya, kita adalah orang yang mampu dan sebagainya, orang lain tak mampu. Ataupun dengan tujuan yang lebih daripada itu, untuk merendah-rendahkan kaum kerabat ataupun teman-teman dan sebagainya. Kau ada, aku tak ada misalnya. Contohnya aku ada, kau ada. Contohnya macam gitulah. Sedih sih. Jadi gitu. niat seperti macam itu, sudah tentu riak ini adalah perkara yang dilarang di dalam syariat. Bahkan disebutkan dalam ayat yang banyak yang ada di dalam Al-Quranul Karim tentang apa? Tentang kejinya sifat riak ini. Dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang mana riak ini salah satu daripada akibat yang akan dihadapi bagi seseorang itu. Bila dia riak, dia dapat menghapuskan amalan-amalannya. Dia adalah salah satu daripada sifat-sifat kaum munafiqin, orang-orang munafik, iaitu mereka itu bila melakukan satu-satu perbuatan, itu tujuan mereka itu yura'unan nas, itu mereka itu menampakkan, hanya tujuan mereka itu untuk memperlihatkan. Contohnya bila dia melakukan solat di depan orang, Masya Allah, nampak khusyuk dan sebagainya. Akan tetapi bila di rumah dan sebagainya itu tak ada kita, bukan dengan apa, tunduk kepalanya, tasbihnya pun ke mana dan sebagainya, hanya di depan orang. Jadi itu adalah kata para ulama, itu adalah riak. Jadi kalau misalnya kita balik pada soalan, kalau tujuannya itu dalam menampakkan gambar ataupun just share postnya dan sebagainya, selagi gambar itu adalah gambar yang diharuskan, kalau gambar itu adalah gambar yang dilarang oleh syariat dan sebagainya, contohnya misalnya kata dia ada perempuan dan sebagainya, dia ambil gambar dengan perempuan, itu dah tak boleh lah. Dia riak lagi Ustaz. Itu bukan riak, itu membangga-bangga lagi dengan maksiat kan. Dan itu tak boleh. Jadi kalau misalnya kata gambar yang harus, dia nak share rumah yang baru dan sebagainya, memberitahu sekadar i'lam kepada orang supaya orang tahu ni rumah baru, jadi tahu jalan ke rumah baru dan sebagainya contohnya, itu diharuskan. Melainkan kalau dimasukkan dengan sifat riak dan sebagainya, maka tidak diperbolehkan. Kemudian ada soalan lagi di sana. Dia rasa macam ada orang dengki. Macam ada orang dengki. Sangkaan ni Ustaz ini adalah termasuk daripada sangkaan. Dan dia bukan secara yakin. Bila dia kata macam ada orang dengki, berarti apa? Kita tak meletakkan dia itu kepada tahap yang yakin. Mungkin dia adalah perasaannya sahaja, ataupun dia ragu-ragu. Sebab tu digunakan kalimat macam ada orang dengki. Jadi di sini mungkin boleh kita masukkan di sini adalah kita meletakkan husnuzan. Kita meletakkan sifat baik sangka. Itu bukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya kepada perbuatannya Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi kepada perbuatan ataupun kepada manusia juga. Kita digalakkan untuk bersifat husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah, iaitu berbaik sangka kepada Allah dan juga berbaik sangka kepada apa? Kepada manusia, hamba-hamba Allah. Masya Allah. Ini satu perkara saya rasa Ustaz, bila saya lihat ini saudari Mariana menanyakan kan soalan ni, saya rasa dia merasakan kecaman ini Ustaz. Walaupun benda tu dia sangka je, tapi saya rasa kita hidup pada satu zaman yang social media. Bangsa macam aku kat kau punya friends list, kan, kau aku punya friend list. Nanti kalau aku post something, engkau pun nak post something. Bila aku dah post aku punya, bukan nak membangga lah, tapi bila aku dah post kejayaan apa-apa seperti mana disifatkan dalam soalan ini, nanti orang tu pun dia mula post, tapi indirect message. Dia mengatakan yalah tu anak dah masuk sekolah, dah pandai, nak tunjuk kat orang lah tu kan. Macam tu lah.
Jadi tu. Macam itu siapa? Kau cuba Jason, kau cuba cakap biar terang sikit Jason. Dia itulah. Siapa? Tang-tang dia pakai baju tu kan, baju macam branded kan, kalau dia selfie lah. Itu pun ada chance pun boleh riak tau kalau dia pakai baju branded tau. Betul. Tak ada. Pada aku lah kalau kau nak tanya aku. Okay, Brother Eric silakan. Ini social media. Okay. Ini social media. Habis buat apa kau sign up untuk social media? Tu pedas betul. Buat apa kau sign up untuk social media? Social media untuk sharing apa? Betul lah. Sharing is caring. Sharing apa? Betul. Jadi aku punya social media pada aku lah ni aku okay. Aku nak share apa aku punya suka. Okay. Kau punya pasal lah. Aku punya pasal lah. Tapi selagi aku tahu, aku macam Ustaz cakap tadi, niat dia lah. Betul, niat aku bukan nak menunjuk ke apa. Betul tak? Niat aku sendiri, aku nak tengok memori aku untuk macam playback. Aku ingatkan balik kalau keluar dengan anak ke. Kalau untuk aku selfie sendiri, aku nak tengok aku punya dulu rupa 4 tahun sebelum dengan 4 tahun selepas ni sekarang ni kan. Kejayaan aku sendiri. Betul Badan lah. kau berapa banyak dah naik kan. Dah naik six pack aku semua. Tapi dulu dia tak sacok tau. Tapi sekarang dia lebih sacok daripada dulu. Tak King. Bila kau cakap dulu dia tak sacok, sekarang lebih sacok. Jason, aku nak kau terangkan sekarang. Dia dah silap dah tempat tu. Dia dah silap. Aku always sacok. Sacok. Dia yang tak secocok dia. Aku tak nak cakap lah. Jason, aku harap engkau boleh lebih menonjol tau dalam segi kau petrol kepada Brother Eric kita. Tak adalah. Jangan Pada takut, aku Jason. Pada aku kan, apa-apa benda yang kita share, selagi macam Ustaz cakap tak macam apa dengan perempuan ke, atau kita minum arak ke, atau kita pergi disco ke. Sekarang memang senang. Dulu kita buat dosa, kita tak ada social media. Sekarang aku tengok orang buat dosa, aku pun seram. Dia post je. Dia post. Lagi dia post tu, selagi orang tahu dia punya dosa tu, selagi ramai orang tahu apa. Betul. Atau cakap lah, maaf cakap, dia lepas tu meninggal dunia ke apa. Nauzubillah. Habis dia punya dosa tu ongoing apa. Betul tak? Selagi orang tengok, dia berada di tempat maksiat. kita tengok dia ni minum, tapi dia ni dah meninggal. Kita dah tahu dosa dia. Dia ni minum arak. Betul tak? Nauzubillah. Jadi ni satu perkara juga kadang-kadang kita nak tunjuk, tapi tunjuk perkara yang bukan positif. Baik, tapi kerana kehidupan barat ataupun kehidupan sosial kita ni beralih kepada pemikiran orang barat. Jadi orang-orang zaman sekarang ni dah pada normal lah. Aku pegang bia normal lah apa. Sebab tu aku cakap, kalau lain lah macam aku sekarang ni, aku terus post lepas ni aku minum bia. Jangan bro. Yalah, tak macam gitu. Orang terus dah macam bukan riak lagi. Orang pun dah terkejut apa. Jadi sebab tu lah aku pun selalu doakan untuk kawan-kawan kan, untuk siapa yang masih belum dapat hidayah, InsyaAllah diorang dapat terbuka hati. Sama juga. Amin. Betul lah. Tapi aku berasa keikhlasan doa betul kau. lah. Aku memang ikhlas selalu je kan. Betul. Tadi kau cakap yang kau ada cerita tentang social media. Yes. Ceritakan lah. Ustaz pun nak dengar. Sama lah macam aku cakap. Kalau untuk diri saya saya pun selalu suka post juga kalau keluar dengan anak beranak ke, atau mungkin selfie sendiri apa. Siapa tak selfie sekarang? Tipu. Ustaz check handphone pun mesti ada gambar. Mesti Ustaz selfie tu kalau ada orang kat sebelah tu yang aku takut tu. Mesti ada kan. Jadi kita tak ada lah. Aku macam post pun kira niat aku untuk macam share dengan kawan-kawan yang rapat-rapat lah. Kita selalu betul. each other kan. Kalau kita bergurau kat social media pun, untuk yang rapat-rapat semua, kita dah tahu kita punya level of cara gurau kita tau. Jadi walaupun kawan lama pun, walaupun kita tak interaksi sangat kat dalam social media, aku pun tak biasa gurau walaupun aku dah kenal dia lama. Betul lah. Jadi tengok orang siapa yang kau punya circle group of friend Ada orang tak boleh terima Ada orang mungkin yang tengok-tengok lain, tapi kalau tak post-post gini, kau nak tengok apa kat Facebook, semua orang tak post. Yelah, exactly. Habis Facebook wall page kau kosong je lah. Takkan kosong all the way kan. Privacy. Habis 2 orang je kau pay friendies. Dah tak perlu itu. Habis kau dah tak hidup lagi. Tapi kita nak kena gunakan lelaman sosial ni berwaspada lah. Berwaspada dalam kegunaan lelaman sosial. Kata-kata macam benda gini, benda podcast ni kita buat, InsyaAllah baik kan. Patutnya di-share kan. Di-share. Jason, asal kau tak share Jason? Subscribe, like and share. Share kan. Banyak kali aku cakap. Tadi daripada soalan tu mungkin boleh kita tambah. Tadi Sila, dia kata Ustaz. Sila. ada macam orang hasad. Saya
Jadi kita kena tahu bahawa kullu dhi ni'matin mahsud, iaitu setiap orang yang mempunyai nikmat, walaupun sekecil mana pun nikmat yang orang itu ada yang mungkin tidak ada pada orang lain, dia akan dihasad ataupun orang akan dengki. Itu adalah normal dalam kehidupan dan sebagainya. Jadi saya nak tanya Ustaz, ini memang nalurinya manusia ke Ustaz? Bangsa macam misal dalam keagamaan pun sama Ustaz. Misalnya macam seolah-olah macam saya berikan misal kita ramai-ramai budak belajar. Kita belajar dengan Al-Fadhil Ustaz kita. Misal. Jadi ini sebagai misal. Sebagai misal. Jadi Epul pelajar tercontoh dan pelajar tersayangnya Ustaz Abdul Hafiz lah. Kan? Macam aku, Jason, kita pun cuba nak fight, cuba nak dapatkan attentionnya Ustaz. Jadi bila Ustaz memberikan misal bila Ustaz Abdul Hafiz memberikan layanan yang mesra, yang luar biasa kepada Eric Epul. Kan? Mungkin kita pun ada rasa macam jealous lah. Apa pasal dia dapat, dasar duduk sebelah Ustaz. Apa pasal dia selalu dapat ilmu daripada Ustaz. Dia ada pakai ni. Dia pakai barang. Jadi saya nak tanyakan pada Ustaz, sehingganya dalam konteksnya agama juga berlakunya sifat hasad dengki Ustaz. Juga berlaku juga, dan ada banyak kalau kita nak mengisahkan ataupun kita nak bawakan kisah-kisah seperti itu. Cuma saya teringat salah satu daripada pembacaan saya. Pernah seorang daripada para habaib, itu para habaib, seorang habib yang masyhur, dia berjumpa dengan gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf di Jeddah itu. Jadi dia melahirkan perasaan seperti ini di depan gurunya, iaitu di dalam peningkatan rohani, iaitu dalam peningkatan rohani dia mengatakan, aku melihat teman-temanku ini, aku rasa jealous ataupun aku rasa iri hati seperti ada sifat iri hati seperti itu. Lalu gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, dia mengatakan kepada habib tersebut yang masyhur, dia mengatakan iaitu salah satu daripada cara untuk meningkatkan rohani kamu, iaitu kamu tidak melihat teman-teman yang ada di sekeliling kamu itu lebih rendah daripada kamu. Walaupun kamu ini telah dikhususkan, walaupun kamu ini adalah murid yang rapat denganku dan sebagainya, dan aku melihat kepandaian, kebijaksanaan yang ada pada dirimu, tapi salah satu perkara yang dapat meningkatkan dirimu adalah kamu tidak melihat kamu ini ada sifat ada ataupun kamu ini lebih baik daripada teman-teman kamu yang lain. Jadi sifat hasad ini ataupun sifat iri hati dan sebagainya itu boleh berlaku di mana-mana. Sebab tu para ulama kita, ulama tasawuf bil khusus, mereka itu sangat menitik beratkan bahkan dalam kitab-kitab yang basic tentang perkara-perkara merawat hati. Contohnya seperti kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Mandili, kitab Bidayatul Hidayah, semuanya menekankan tentang perawatan hati. Yang mana hati ini kalau misal kata tidak bersih, tidak murni, tidak suci, macam mana pun ilmu yang banyak pun seorang itu dapat dikenali di kalangan orang sebagai orang yang hebat dalam ilmu yang tinggi, pitah berbicara, berdebat dia bukan main lagi, Masya Allah. Tetapi bila tidak menjaga hati, dia tidak boleh melihat seseorang itu lebih daripadanya, lalu dia akan hasad dan sebagainya, maka tidak bermanfaatlah ilmunya. Kerana apa tak bermanfaat ilmunya? Kerana apa? Kerana menjauhkan dirinya itu, menjadikan dirinya itu makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bertambah ilmunya. Mungkin kita boleh tambah di dalam melakukan perkara-perkara kebaikan. Kadang datang sifat-sifat yang tidak baik. Contohnya riak tadilah. Contohnya pernah ditanya oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Ad-Da'watul Tamah, apa hukum kalau misal kata seorang dia nak mengajarkan kebaikan, nak menyebarkan kebaikan. Kita ni alhamdulillah dengan podcast yang lain, alhamdulillah, wadah-wadah yang lain nak menyebarkan kebaikan seperti rancangan ini dan juga rancangan-rancangan yang baik, soal jawab dan sebagainya. Tetapi kadang datang dalam diri kita itu perasaan nak menunjuk, menunjuk dan sebagainya. Adakah kita perlu stop kita punya perbuatan baik ini, mengajarkan kebaikan kepada manusia, ataupun kita terus? Maka kata dijawab oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, teruskan mengajar, teruskan menyebarkan ilmu, teruskan menyebarkan kebaikan, tapi dalam masa yang sama mujahadah, iaitu lawan hawa nafsu. Cuba untuk singkirkan sifat yang tidak baik,
ataupun sifat riak dan sebagainya daripada hati kita. Begitu juga bila kita menuntut ilmu, datang sifat yang tidak baik, tidak suka orang lebih daripada kita, ataupun kita menuntut ilmu, kita ni ada sifat hasad kepada seseorang yang disayangi oleh guru dan sebagainya. Adakah kita meninggalkan majlis ilmu? Guru ni pilih kasih misalnya kata. Adakah kita tinggalkan guru kita begitu saja? Tidak. Kita tetap terus menuntut ilmu, tapi dalam masa yang sama kita mesti melawan hawa nafsu kita. Jangan biarkan sifat iblis, syaitan, hasad ini dia duduk di dalam hati kita, sehingga kan kita tidak mendapatkan keberkatan ilmu. Ya Allah. Kita challenges lah. Ipul, aku nak minta maaf dengan kau lah Ipul. Sama juga dengan aku Ipul. Minta maaf. Aku banyak bersangka buruk kepada kau Ipul. Sabar. Relax. Aku banyak bersangka buruk kepada kau Ipul. Apalah yang sudah tu sudahlah. Yang sudah tu sudah. Lepas ni nasi berani jatuh lah. Telur 2. Telur Ayam goreng berempah kepak. Ayam goreng tanduri ke apa? Tapi bukanlah, I mean, kita dah kawan lama kan. InsyaAllah lah tak ada itu perselisihan walaupun nampak macam lah ada kelebihan kita masing-masing. Tapi saya rasa the best untuk kita approach this perselisihan kalau ada adalah straight to the point. Kan kita berterus terang. Macam saya selalu macam terasa lah diri saya ni tak tahu, selalu macam tengok orang kan, saya terasa diri saya lebih handsome daripada orang. Aku tarik balik. Aku tarik balik tadi aku nangis. Saya macam telinga aku gatal lah. Asal Jason. Macam gatal betul lah. Tak tahu lah macam, tapi saya tak riak, tak tunjuk-tunjuk kan, tapi buka Ustaz pernah menyampang kau lah. Okay, next question dah. Topik tutup lah. Sebelum Ustaz macam nak backhand kau tadi. Kau belum kena tangan Jason, tangan kiri Jason kau belum kena lagi Kawan standby je lah sini. Tangan kiri dia penuh dengan kecibukan tau. Kau cek ada terselit dia tak cuci betul. Dia kalau tampang kau ada bekas-bekas najis lagi tau. Ada bekas-bekas tauge. Okey, tanpa kita merepek lagi, sebelum kita masuk kepada soalan yang kedua, kerana soalan yang kedua ini adalah soalan yang panas. Panas juga. Ada banyak orang menyenyi Tadi kalau kau ingat, soalan yang pertama tu panas. Ini lagi panas. Kau belum dengar lagi soalan yang kedua. Bring Sebelum kita masuk kepada soalan yang kedua, kita akan berehat sebentar. Bagi penonton dan juga pendengar, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Assalamualaikum semua. Yo. Malam ini kami akan freestyle tau. Dengarkan ya kawan-kawan. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric, People, Ijad dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam... Ya, mencari yang suci. Yeah. Lagi yang esa. Ya. Nama engkau siapa? Mak Esa ke? Ipul. Soalan kedua. Sorry. Jangan lupa like, share. Kadang-kadang aku bukan apa Ipul. Bila aku tengok muka kau, aku sangat excited tengok muka kau. Aku mau banyak benda nak berbual, tapi kita kena Jaga timing. Jaga timing kan. Aku tadi dah nasihat korang demi masa. Demi masa. Masya Allah. Baik, jadi tanpa kita membuang masa, izinkan kami mengetengahkan soalan yang kedua. Bring it on. Salam Ustaz, saya nak tanya, bolehkah seorang itu tinggalkan tanggungjawabnya kemudian mengejarkan impiannya untuk menuntut ilmu? Ini berlaku kepada seorang guru tarikat yang mana dia meninggalkan keluarganya selama 6 tahun dan belajar di Indonesia. Dia hanya pulang ke Singapura sebentar sahaja, kemudian balik ke Indonesia semula. Keluarga beliau ditinggalkan dalam keadaan yang susah in terms of financially. Meninggalkan 4 orang anak, yang 3 masih lagi di bangkuan sekolah, sedangkan yang sulung ketika itu setengah serve NS. Ditambahnya lagi dengan nenek
dengan nenek, iaitu ibunya dalam keadaan sakit. Ya Allah. Sakit nenek. Isteri beliau harus keluar bekerja untuk menyara kehidupan mereka. Apakah pendapat Ustaz? Ya Allah. Daripada siapa ni? Dari Muhammad Stewart. Oh, ni yang last week yang soalan tu. Last week punya soalan. Ni Jadi soalan ni- dia lagi dah. Dia like I said, 10 dia, soalan, dia sudah kasih around 8 soalan. Bila saya semak balik, dia 8 soalan. Jadi kerana tak dapat kita mengetengahkan ke semua 8-8, jadi kita insyaAllah minggu-minggu kita akan ketengah satu persatu. Mas Stewart ni pun hot juga my question. Dia hot stuff bro. Dia hot stuff. Tapi dia aku rasa dia ikhlas menanya kerana ni berlaku dan aku rasa dia melalui kesusahan ini. Kan? Dan dia melihat sendiri ahli keluarganya yang beramal kepada tarikat ini. Beramal kepada tarikat dan bagi penonton dan pendengar yang baru sahaja menonton dan mendengar episod ini, mungkin anda ketinggalan episod yang sebelumnya, iaitu episod kita pada sebelumnya yang kita membahaskan tentang solat Jumaat. And the same tarikat punya group. Okay. Mereka membahaskan solat Jumaat tu dah tak wajib lagi. Itu last week lah. Bagi mereka nak dengar silakan. Dan ini kita nak ketengahkan kepada Al-Fadhil Ustaz tentang menuntut ilmu dalam keadaan yang meninggalkan keluarga dalam kesusahan in terms of financial dan sebagainya. Jadi kita mohon Al-Fadhil Ustaz kita untuk memperjelaskan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi seperti mana kita tahu bahawa menuntut ilmu ini adalah satu kewajipan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Iaitu menuntut ilmu ataupun mencari ilmu itu menjadi satu kefarduan ataupun menjadi satu kewajipan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Iaitu atas setiap orang-orang Islam wa muslimah lah. Jadi bila disebutkan orang-orang Islam, baik yang lelaki dan juga perempuan, baik lelaki dan juga perempuan. Kemudian dibahaskan oleh para ulama, kalau kita lihat dalam kitab-kitab basic, contohnya tentang adab ilmu, adab muta'allim, orang yang mencari ilmu dan sebagainya, itu dia perlu mencari ilmu yang macam mana. Jadi dia perlu mencari ilmu yang dia perlukan, contohnya seperti ilmu fardu ain, contohnya seperti ilmu tauhid ataupun ilmu fiqih. Dan kalau misalnya kata hatinya itu kotor ataupun hatinya itu penuh dengan sifat-sifat yang tidak baik, maka belajarlah ilmu tasawuf dan sebagainya. Kemudian adakah dia perlu menuntut ilmu itu dengan dia safar ataupun dia keluar daripada negerinya? Dia boleh keluar daripada negerinya untuk menuntut ilmu di negara-negara yang lain, contoh di negara Arab ataupun di Nusantara, contohnya ke Indonesia ataupun Malaysia dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dalam tradisi para ulama kita itu, mereka sedaya upaya akan mempelajari ilmu ataupun satu-satu bidang ilmu itu, mereka akan habis ataupun mereka akan pusing di negara mereka ataupun di kampung mereka dahulu. Jadi mereka bila sudah puas mempelajari ilmu daripada ulama-ulama ataupun orang-orang alim yang ada di negara mereka, barulah jika mereka ada kemampuan untuk rihlah, untuk bepergian ataupun safar ke negara-negara yang lain, kalau mereka ada kemampuan cukup. Kalau mereka itu berkeluarga, mereka akan memastikan selama mana mereka berada di luar negara dan sebagainya, mereka akan memastikan perkara-perkara yang berkait, yang wajib untuk ditunaikan kepada ahli keluarga mereka, tidak ditinggalkan begitu. Ditinggal begitu saja. Sehingga sebatang kara. Sehingga kan diabaikan tanggungjawab seorang itu sebagai seorang suami. Kalau misal kata dia ada kemampuan, dia akan bawa. Mereka itu akan bawa keluarga mereka. Seperti mana yang kita tahu teman-teman kita. Ada yang sudah bekerja lama menetap di Singapura dah stable. Mereka ada yang keluar daripada negara Singapura menyewakan rumah mereka ada income dan mereka bawa sekali mereka dan juga keluarga mereka, ibu dan juga ayah mereka untuk menetap di satu-satu tempat untuk menuntut ilmu. Jadi bawa mereka sekali ke negeri yang mereka nak menuntut tu. Ya, saya. Ataupun ada yang safar seorang-seorang ataupun ada yang pergi seorang-seorang diri menuntut ilmu di luar negara. Tetapi bila mereka meninggalkan keluarga mereka yang berada di Singapura, mereka tidak abaikan sama sekali khususan tanggungjawab dia sebagai seorang suami dan juga tanggungjawabnya itu sebagai seorang anak yang wajib untuk menanggung
nafkah kepada ibu dan juga ayahnya. Jadi di sini kita faham, kalau kita lihat dari perjalanan para ulama kita, mereka itu biasa akan keluar daripada negara mereka itu setelah mereka itu menuntut ilmu dahulu, ataupun mereka dah puas, dah round satu negara mereka, Singapura misalnya kata sebagai contoh, dah belajar daripada alim ini, ustaz ini, mereka dia pergi dan sebagainya, barulah dia nak tambah dia punya ilmu, maka dia akan keluar negara. Tetapi dalam masa yang sama, para ulama dah memberikan contoh yang baik kepada kita, iaitu tidak diabaikan tanggungjawab sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang suami. Dan menuntut ilmu itu adalah satu perkara yang baik. Itu adalah perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu penuntut ilmu, satu perkara yang baik. Akan tetapi bila melakukan satu-satu perkara yang baik tetapi mengabaikan sesuatu yang menjadi kewajipan, itu boleh menjadi satu dosa juga bagi orang yang melakukan semikian, seperti mana contoh ataupun soalan yang diberikan, yang mana dia itu pergi dalam jangka masa yang bukan sekejap, bukan 6 bulan 6 tapi tahun 6 tahun kat situ. 6 tahun, Disebutkan di situ 6 tahun. Tinggalkan anak 4 orang. Tinggalkan anak 4 orang, kemudian ada seorang nenek yang sakit yang sakit dan sebagainya. Jadi kita tanya balik, di manakah tanggungjawab kamu? Kalau kamu memang mengerti tentang ilmu agama sehingga kamu ingin mencari guru yang khusus di luar negara dan sebagainya, kamu ni dalam perjalanan mendekatkan diri kamu kepada Allah, adakah kamu dapat mendekatkan diri kepada Allah tetapi dalam masa yang sama kamu mengabaikan tanggungjawab kamu sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang anak yang wajib untuk memberikan nafkah kepada mereka? Ya Allah. Jadi bagaimana kamu, contohnya dari segi tarbiyah, sebab apa soalan yang diberikan itu ada 3 lagi adik dia itu yang mungkin masih sekolah, yang perlu kepada tarbiyah kamu, penjagaan kamu, tarbiyah kamu. Kemudian ada seorang anak mungkin masih NS tapi perlu kepada nafkah dan sebagainya, dan juga nafkah kamu kepada isteri kamu, dan juga kepada ibu kamu yang sedang sakit dan sebagainya. Di mana tanggungjawab? Itu soalan yang patut diberikan kepada kamu. Kalau kamu misal kata mendakwa bahawa kamu menuntut ilmu dan ilmu ini dapat menyelamatkan kamu di akhirat dan sebagainya, ilmu yang dapat menyelamatkan kamu kepada akhirat memang penting. Ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya misal kata ilmu tariqah dan sebagainya, itu adalah satu jalan dapat kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama, kalau kamu mengabaikan syariah, kamu meninggalkan nafkah yang mana dia adalah wajib ke atas kamu, kepada keluarga kamu dan juga anak, isteri kamu dan sebagainya, itu adalah satu dosa. Dan kamu masih merasa keyakinan ataupun kamu merasa yakin dalam diri kamu bahawa kamu dapat mendekatkan diri kamu kepada Allah, sedangkan kamu mengabaikan orang-orang yang wajib kamu jaga dan juga kamu dipertanggungjawabkan bagi nafkah mereka. Jadi di sini saya nak tekankan di sini, ada kadang sebahagian daripada orang dia mengatakan dia merasakan bahawa dalam kampungnya ataupun dalam negerinya tu dah tak ada orang alim. Dah tak ada orang alim lagi. Jadi dia merasakan orang alim misal kata dekat negerinya ni semua ciplaknya, bukan original. Ini adalah salah satu daripada sangkaan yang salah yang mungkin dapat menghijabkan seseorang itu daripada berjumpa dengan orang alim, sehingga dia menjadi orang yang jahil sepanjang hidupnya. Ya Allah. Bila dia ada sifat semacam itu, kerana apa? Merendah-rendahkan orang-orang alim. Orang alim dimanapun berada, mereka ada di mana-mana insya-Allah taala. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjaga satu-satu negara ataupun satu-satu tempat bila mana ada orang soleh, orang alim pada tempat tersebut. Jadi bila kamu merasakan bahawa dalam negeri kamu misal kata dah tak ada orang alim, sehingga kan kamu perlu untuk keluar ke negara lain dan sebagainya untuk menuntut orang alim di sana original, yang ni tak original, sehingga jauh pun sehingga jauh sekalipun, ke mana pun sekalipun, setiap negara ataupun satu tempat insya-Allah ada orang soleh yang menjaga tempat tersebut mungkin dengan berkah orang alim tersebut ataupun dengan berkah orang soleh tersebut. Allah tidak menurunkan musibah pada satu-satu tempat itu. Tapi bila kamu merasakan semacam, kerana apa saya timbulkan soalan seperti ini, kerana ada mungkin kita boleh kenakan ataupun kita boleh
relatekan dengan soalan seperti ini. Kerana ada orang menyangka semacam itu. Sehingga kan dia mengatakan tidak ada ulama lagi di dalam negerinya sampai dia perlu keluar dan sebagainya. Ulama yang lain tu lebih baik dan sebagainya. Tidak. Sebab tu pernah berlaku kepada salah seorang daripada imam besar. Dia mencari guru-guru yang dapat membawanya mendekatkan diri kepada Allah. Dia cari sampai keluar ke Baghdad, keluar negara, berbulan-bulan dia safar. Nak cari ilmu ni dan sebagainya, nak cari guru yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Bila dia dah sampai kepada satu orang ni di luar negara, dah berjauh, dah berbulan-bulan dah dia safar, dia berlayar, jumpa orang ni mengatakan guru yang dapat mendekatkan kamu kepada Allah SWT adalah jiran kamu. Masya Allah. Pul ketawa dia macam Betul lah. Dia kena balik apa? Betul lah. Sebab kamu ada perasaan bahawa kamu ada sifat buruk sangka bahawa tidak ada orang alim yang dapat mendekatkan kamu kepada Tuhan lagi di dalam negara kamu ataupun di kampung kamu. Itu adalah hijab. Itu adalah orang kata penutup bagi hati kamu sehingga kamu tak nampak orang soleh yang berada di sebelah rumah kamu. Orang tak nampak, kamu mencari yang jauh dan sebagainya. Ini tak payah jauh, ini tak payah jiran Ustaz. Kadang-kadang pun ni berlaku di antara kawan. Ini secara apa yang saya nak berkongsi ni, ini berlaku di antara sahabat-sahabat yang kita kenal. Ada di kalangan sahabat kita memang sangat-sangat tekun dalam segi belajar, menuntut ilmu sehingga keluar negeri. Waktu bujang mereka keluar negeri menuntut ilmu bertahun-tahun, dan sehingga mereka balik dan jadilah asatizah kan, kita yang mengajarkan, pengasas tenaga pengajar dan baik di masjid ataupun di mana-mana organisasi pun. Dalam masa yang sama juga mereka ni dan para asatizah ni, diorang dulu pun ada kawan-kawan mereka juga. Betul tak? Kawan-kawan dalam segi bangku sekolah mereka ke, baik sekolah sekular ke ataupun sekolah madrasah ke, ataupun kawan-kawan kampung I would say. And kawan-kawan mereka ni dah tahu, oh ni member aku, ni ustaz ni member aku kan. Ni ustaz ni dulu aku main bola dengan dia. Oh ni ustaz dulu aku duduk kedai kopi dengan dia kan. Misal soal lah kan. Ni ustaz dulu main motor dengan aku. Ni ustaz main motor dengan aku. Engkau macam kena dengan orang je. Tak ada. Main motor ada lesen motor ke dia? Dia sedar ke tak sedar tu dia tak ada lesen motor. Terlepas cakap. Dia ada lesen basikal je. Okey, aku nak sambung aku bercerita ni. Jadilah mereka mengenal kan, oh ni member aku, yang ustaz yang kau cakap ni member aku. Tapi sayangnya member kau, takkan kau tak nak pergi belajar dengan member kau, takkan tak nak pergi belajar dengan sahabat karib kau. Ini sahabat karib kau, anytime kau boleh approach je menuntut ilmu kan, pasal dia dah jadi alim. Betul tak? And rugilah, betul tak? Betul rugi kalau kita ada kawan yang baik, kawan karib kita yang alim kan, dan kita malu nak menuntut ilmu pada dia. Saya rasa itu pun hijab Ustaz. Jadi saya nak ketengahkan ini kepada Al-Fadil Ustaz kita. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan lebih pendalaman pada aspek ini. Jadi boleh kita sampaikan nasihat daripada guru-guru kita. Dulu Alhamdulillah kita dapat menuntut ilmu di satu negara yang masyhur dengan ulama-nya, orang-orang salih. Alhamdulillah. Mereka itu bila kita nak pulang, rata-rata daripada guru-guru kita, Alhamdulillah, mereka mengatakan iaitu jangan putuskan diri kamu daripada menuntut ilmu bila kamu sudah pulang daripada negara ini ataupun kamu dah duduk di negara kamu. Masya Allah. Jadi walaupun kamu berada di negara kamu, itu setiap orang yang ada kelebihan, daripada kamu, walaupun kamu merasakan bahawa dia itu tak setaraf dengan kamu, tapi dia ada ilmu tersebut, maka menuntutlah ilmu daripadanya. Ambillah hikmah itu, ambillah ilmu itu. Walau kana dunak, walaupun orang itu martabatnya itu tidak sama seperti kamu. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah orang kata seperti barang yang kehilangan bagi seorang yang barang yang kehilangan bagi seorang mukmin. Di mana pun dia mendapatkan hikmah tersebut, walaupun daripada tukang sapu sampah ataupun daripada temannya yang tak sama-sama keluar negara dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan
kepada orang lain yang mana dia tidak berikan kepada kamu dan juga teman-teman kamu yang sudah keluar daripada negara. Jadi salah satu sifat yang diterapkan oleh masyayikh kita ataupun guru-guru kita itu sifat jangan pernah merasakan diri kamu ini ada. Apa maksud dengan pernah merasakan diri kamu ini ada? Kita boleh lihat, kita boleh relatekan dengan segala pelbagai macam permasalahan yang berlaku di depan mata kita pada hari ini. Bila kamu merasakan kamu ada harta, kamu bongkak, kamu akan menghina orang yang fakir. Kamu tak pandang orang fakir. Bila kamu merasakan kamu ada ilmu, kamu merasakan kamu seorang sahaja orang alim, sehingga kau orang yang di sekeliling kamu, teman-teman kamu, maaf kata kadang ahli kerabat kamu, keluarga kamu pun kamu memandang rendah. Kamu membodohkan ibu dan juga ayah kamu. Bila Allah SWT anugerahkan kepada ilmu, bila kamu rasakan kamu ada ilmu, ahli keluarga kamu, ibu ayah kamu tak ada ilmu, kamu membodohkan. Kamu kata ibu dan juga ayah na'udzubillah min zalik, jahil dan sebagainya, na'udzubillah min zalik. Bila kamu merasakan kamu ada, itu adalah punca permasalahan. Jadi jangan pernah merasakan diri itu ada. Rasakan bahawa diri itu tiada ilmu, kurangnya ilmu. Ini yang akan insya-Allah kamu nampakkan, ataupun ilmu yang bermanfaat itu apa? Yang menampakkan aib, kecacatan diri kamu. Bukan kamu melihat kecacatan orang lain, nampakkan kecacatan dirimu. Dengar tak Eric? Waduh. Ini perkara sangat-sangat melapangkan dada aku. Apa yang Ustaz tadi mengatakan tadi, kan, ataupun nasihatkan dan berikan penghuraiannya dapat melapangkan dada kita ini sekarang. Mungkin sebahagian daripada kita, kita ingat kita belajar, kita ingatlah kita yang pandai, kan. Bila kita duduk dengan members kat kedai kopi yang tak pandai macam kita, yang tak belajar macam kita rasa macam aku ada ilmu, kau tak ada lah bro. Sebab tu lah, pasal tu ada lah tu tadi. Tu ada. So itu perasaan tu selama ini memang telah bertapak dalam jiwa kita. Hanya kita tak sedar. Tapi Alhamdulillah malam ini dengan nasihat daripada Al-Fadil Al-Mukarram, Ustaz kesayangan kita itu Ustaz Abdul Hafiz, dapat memberikan kita kesedaran. Ada. Kau ada Pul? Aku tak ada. Lu ada? Aku tak ada. Kau dah sedar belum? Jason, Aku tak ada. aku nak tanya kau juga. Okay. Tak ada. Lu ada tak? Ada. Berapa? Aku tak ada. 2 bola? 1 bola? Aku tak ada. Aku ada emas. Engkau ni macam tahu je soalan yang akan datang ni. Aku ada emas. Ini soalan ni belum habis lagi penghuraiannya tau. Pasal kalau kita lihat kat sini, Muhammad Stewart dia menyifatkan dalam soalan ini yang guru tarikat ini pergi belajar dan meninggalkan ahli keluarganya begitu saja. Jadi sekarang tadi kita dah bahaskan daripada sudut mereka yang menuntut ilmu tanpa membiayai ahli keluarga mereka. Sekarang ni sedikit kita nak memberikan satu pembahasan juga Ustaz pasal ni saya rasa ni perkara penting untuk kita bahaskan. Bagi mereka-mereka yang ditinggalkan seperti isterinya, anak-anaknya, bukan anak je, anak-anaknya, ibunya yang sedang sakit, kan? Bagi mereka-mereka ni, bagaimana pula dengan mereka? Mungkin mereka pula ada itu fikiran yang serong ataupun buruk sangka terhadap suaminya, kan? Lagi-lagi pada isteri terhadap suaminya. Yalah, suami aku tak guna, pergi menuntut ilmu, kejarkan ilmu sangat, kan? Tinggalkan kita kat Singapura ni. Aku ni nak kena keluar bekerja, jaga 4 orang anak, jaga ibu yang sedang sakit. Jadi mungkin perasaan ini boleh memberikan buruk sangka kepada perbuatannya si sang suami. Walaupun sang suami itu melakukan perbuatan seperti mana kalau dilihat daripada gambaran luar adalah perbuatan yang baik, menuntut ilmu. Tapi ini saya rasa satu ilusi yang harus diperbaiki daripada kalangan masyarakat kita, Ustaz. Jadi 6 tahun lagi 6 tahun kita tinggalkan, tak ada membiayai apa-apa pun. Duit pun tak kasih. Tak ada, ni cerita dah habis kan. Asal Aku nak jawab pula sekarang. Okay, go. Ni cerita dah habis. Dah 6 tahun semua dah berlaku kan. Dah habis kan. Okay,
moving forward. Wow, okay. Moving forward Okay. sekarang. Betul tak? Dia kalau seorang anak yang bijak kan, kalau nak ambil nasihat aku sikit lah moving forward kan. Okay, silakan. Maybe boleh kasih kasih pandangan dia lah dengan bapak dia ke, dengan pakcik dia tu, ahli keluarga ke, siapa, mungkin bapak dia kan. Mungkin bapak dia, wallahualam. ahli keluarga. Bapak dia. Kasih nasihat. Starting boleh kasih dengar podcast kita, kasih kesedaran, mana tahu ada kesedaran dia. Betul lah. Engkau pandai selit dia kan? Yalah, kasih kesedaran Eh, dia. aku nak tanya soalan serius pada ustaz tau. Kasih Soalan kesedaran panas. sikit, betul lah. Betul. Dan lepas tu cakap dia like and share. Macam mak dia ke, atau untuk dia kalau diorang tak dapat maafkan ke apa kan. Aku rasa betul lah Ipul. Apa betul yang lah. kau cakap tu, diorang tak dapat maafkan. Tak ini, dapat maaf. Ini perkara diorang dah pendam lama tau. Yes. Dah pendam Tak dapat lama maafkan. walaupun dah dewasa. Yalah macam maybe teringat-ringat pasal gini aku tak dapat ni macam, aku tak dapat ni macam. Betul. Terus balikkan kepada ustaz punya cakap tadi. Ada. Betul tak? Oh, kau pun dah ada Ya, aku dah memang tak ada kan ni, aku dah ustaz dah hit aku tadi kan. Tak ada lah. Ni ada-ada je dia. Aku dah tak ada. Dia mengada-ngada. Okey, ni aku nak tanya soalan serius kepada ustaz. Okay. Pasal keluarga-keluarga seperti yang disifatkan oleh Muhammad Stewart ni, definitely diorang memendam sifat yang bukan iri hati lagi ustaz, benci mungkin. Tak puas hati lah. Tak puas hati, benci dengan perbuatannya sang suami itu ataupun sang ayah itu, dan mereka memendam dalam keadaan lama. Headphone jangan twist. Nanti bunyi kan. Okey, jadi dah memendang lama kan, memendang lama ni. Jadi bagaimana pendapat ustaz pula bagi mereka yang melalui kesusahan itu? Jadi bagi mereka yang melalui kesusahan itu daripada pihak isteri dan juga anak-anak, mestilah ini adalah satu, orang kata, pengalaman yang tidak mereka inginkan. Betul. Sebagai satu keluarga, sebagai satu keluarga lah. Jadi ini perkara-perkara yang mungkin fasa mereka mengalami fasa kesedihan lah di dalam kehidupan mereka selama 6 tahun tinggalkan oleh ayah yang mereka mungkin pandang sebagai seorang ketua keluarga, yang mereka jadikan dia itu sebagai tempat rujuk. Lagi-lagi dia adalah seorang guru. Dia adalah Guru tarikat, guru tarikat dan sebagainya, yang mana boleh membawa ataupun diharapkan untuk mendekatkan lagi diri keluarga mereka itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila perkara semacam ini berlaku, sudah pastilah di dalam hati mereka itu ada perasaan sedih. Tapi kalau kita mengatakan dendam ataupun marah, sudah tentulah akan timbul perasaan seperti itu. Sebab apa? Anak-anak ditinggalkan ketika usia remaja, mungkin anak dia darah muda dan sebagainya, ketika itu marah dan sebagainya, lalu melihat penderitaan yang harus dilalui oleh ibu kandungnya ataupun ibunya di depan mata dan sebagainya, keluar bekerja dan sebagainya, susah payah dan sebagainya. Jadi bila kita mengatakan ada sifat marah ataupun menyimpan itu dendam dan sebagainya, sudah tentu itu adalah perkara yang tidak digalakkan. Kita digalakkan seperti mana dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah memaafkan. Kita memaafkan perbuatan tersebut, tetapi di dalam masa yang sama itu kita harus mengingatkan juga ataupun kita memberikan nasihat. Lagi-lagi dia itu adalah di kalangan ahli keluarga kita, ataupun dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Kalau kita ada kemampuan ataupun kita ada ilmu untuk memberikan nasihat dan sebagainya, nasihat yang wajar dari sudut syariat dan sebagainya, mengingatkan bahawa perkara-perkara ini adalah perkara yang ditegah ataupun dilarang oleh syariat dan sebagainya, maka kita harus ataupun kita perlu melakukan sedemikian. Tapi menyimpan perasaan seperti itu, tidak suka dan sebagainya, takut dia punya natijah akan menghasilkan natijah ataupun menghasilkan kesudahan yang tak baik, kesudahan yang tidak baik. Sehingga kan walau macam mana pun dia tetap ayah, walau macam mana pun dia tetap suami, yang mana perlu sebagai seorang suami kita perlu menjaga hak suami lah. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab, seorang isteri menjaga hak suami, begitu juga suami perlu menjaga hak anak-anak dan juga hak isterinya. Begitu juga anak perlu menjaga hak ayahnya. Ayah juga wajib untuk menjaga hak anak-anak dia. Wow, Ustaz, ini kalau
saya tidak menafikan apa-apa yang Ustaz katakan dan nasihatkan tadi. Tapi daripada sudut seorang anak ataupun daripada sudut seorang isteri, kan, saya rasa bukan mudah untuk memaafkan bagi situasi ini. Cuba bayangkan 6 tahun dan they have to struggle. Mungkin financially. Dan kita tahu kalau sebuah keluarga itu melalui kesusahan dalam segi kewangan, itulah saat-saat yang paling terendah dalam kehidupan mereka. Betul. Dan kesusahan mereka ni, dan ditambahkan lagi si sang suami ni macam buat ada je. Macam tak faham. Macam tadi dia sifatkan dalam ni soalan. Dah pergi balik, pulang balik Singapura dan Indonesia selama 6 tahun. Berulang alik. Dan nampak kesusahannya di depan matanya. Definitely kalau kena aku yang melalui situasi seperti ini, bukan tak nak maafkan. Memang dalam segi agama itu adalah yang dianjur, tapi berat hati ni nak maafkan. Bukan sengaja nak simpan hasad dengki ataupun dendam, tapi berat, sangat-sangat berat. Jelah, mungkin untuk kalau bapak dia tu kan, mungkin dalam yang menuntut ilmu tu, dalam kepala otak dia ingat tawakal je lah. Tapi aku tinggalkan anak-anak aku, tawakal. Tapi macam pelik macam bapak dia tak realise ke yang keluarga dia itu sendiri, yang dia tinggalkan keluarga dia dalam kesusahan satu, dan dia dapat menyaksikan tahun demi tahun macam buat bodoh, macam tak ada apa-apa gitu, macam Azzy macam korang boleh korang settle aku nak pergi buat aku punya hal macam you get what I mean? Betul. You get what I mean? Ni satu perkara bukan senang lah kita nak bahaskan, dan aku rasa very sensitif juga, kerana ramai lagi di luar sana yang suka membuat kebaikan, dalam masa yang sama meninggalkan kewajipan mereka sendiri. Jadi harap-harap lepas ni siapa yang dapat dengar ni dapatlah kira apa, InsyaAllah ilham sikit kan, hidayah. Keluar ke apa. Sebab yang ni kes dah habis dah Ustaz Sebab tu dah disebutkan dalam mungkin sebagai tambahan bagi siapa yang nak menuntut ilmu di luar negara dan sebagainya. Iaitu Imam Syafi'i mengatakan seperti syarat-syaratnya Ustaz. Syarat-syarat menuntut ilmu ataupun misalnya kata perkara-perkara yang perlu ada ketika seorang itu menuntut ilmu, antaranya disebutkan bulghatun. Bulghatun ini adalah sedikit pembelanjaan yang boleh digunakan ketika dia itu menuntut ilmu. Dia dapat settlekan dirinya sehingga kan dia tidak menyusahkan contohnya ataupun tidak mengganggu orang lain untuk misalnya kata menampung dia dan sebagainya. Jadi kalau dalam keadaan sedemikian kita mengatakan okey, kalau misalnya kata kita tukar balik soalan itu, kalau dia pergi misalnya kata nafkah dia ada mencukupi, kemudian misalnya kata setiap contohnya 3 bulan kerana tempatnya itu tak terlalu jauh dengan flight kita boleh ulang alik dan sebagainya, kemudian nafkah yang diberikan kepada ahli keluarganya itu sama ada daripada duitnya ataupun secara hutang dan sebagainya, sebab dia tak bekerja dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Dan dia berlaku atas keridaan daripada ahli keluarganya, kemudian tidak diabaikan tanggungjawabnya itu kepada ahli keluarganya dengan sentiasa telefon dan sebagainya. Kemudian ilmu yang dia nak belajar ini adalah ilmu yang mungkin kita kata rare atau susah nak dapat lah, mungkin yang akan memanfaatkan masyarakat, yang akan memanfaatkan masyarakat atau bila dia pulang dan sebagainya, dia dapat menuntut ilmu dengan kiai-kiai ataupun ulama-ulama yang ada di sana, masuk universiti dan sebagainya. Itu tidak mengapa. Tapi kalau misal kata ilmu yang dia pelajari ini misal kata memang sudah ada dekat negara sendiri, tak perlu baginya untuk keluar dan sebagainya. Dan biasa bila disebutkan tadi adalah guru tarikat ya betul Ustaz. Guru tarikat kita dah boleh nampak lah bayangan ilmu seperti mana ilmu suluk ke apa dan sebagainya. Kita dah tahu kat situ. Jadi ni perkara adalah perkara yang boleh kita panggil apa, kita sebelum kita buat keputusan seperti itu, kalau kita ada pemikiran seperti itu, kita buat pertimbangan dahulu. Jadi orang kata menuntut ilmu ni Allah SWT jaga dan sebagainya, buat apa kita nak fikirkan keluarga dan sebagainya, itu adalah satu pemikiran yang salah juga. Adakah contohnya misal kata seorang dia nak melakukan satu-satu sunnah, perkara yang baik, dia nak cium Hajar Aswad contohnya bila dia tawaf, tapi dalam masa yang sama dia siku orang, kasih roti Perancis kat orang ni roti Perancis roti Perancis ini, roti Perancis dan sebagainya. Perancis aku. Dia melakukan perkara-perkara yang haram semata-mata untuk melakukan perkara yang
sunnah iaitu cium hajar aswad. Adakah dia mendapatkan pahala sunnah itu kalau dia berjaya dapat cium hajar aswad tu 10 kali misalnya kata, tapi dalam masa sama dia siku orang, roti Perancis dengan orang dan sebagainya? Adakah dia dapat pahala itu ataupun tidak? Adakah ia dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah? Dia sampai keluar ke Indonesia bersuluk, tak makan berapa hari, duduk 40 hari dekat gua dan sebagainya, dekat dengan diri. Tapi dalam masa sama syariatnya itu diabaikan. Nafkah, benda yang wajib diabaikan. Okay. Terjawab lah, Masya Allah. Terjawab. Saya rasa, Ustaz, kepada saudara Muhammad Stewart, kalau anda sedang menonton dan mendengar podcast ini, mudah-mudahan jawapan dan pembahasan kita pada malam ini dapat memberikan kehidupan baru bagi dirinya. Pasal saya rasa Muhammad Stewart ni dia nak move on dengan dirinya. He want to move on, and there's always something that is holding him back. Move on lah. Pasal dia nak maafkan lah. Saya kira rasa nasihat untuk Muhammad Stewart lah. Nasihat Muhammad. Okey, Epul, satu nasihat kepada Muhammad Stewart. Sila. Lupa nasihat mesti mahal ni. Diamond main nasihat. Wahai Muhammad Stewart. Dia tunjukkan dia main cincin, aku letak petak. Aku nak kasih nasihat ni. Okay. Muhammad Stewart. Kasih lagu macam touching sikit. Andai kata engkau dengar kata-kataku, Muhammad Stewart, ingatlah, selagi ayahanda masih bernapas, masih berpijak di bumi ini, Masya Allah. Beruntung. Sebab apa? Kalau nak cakapkan pasal ayah, aku sendiri dah tak ada ayah dah. Aku anak yatim. Tahu tak? Jadi daripada situ kau fikirlah. Kau dah ada ayah, masih ada ayah kat dunia ni, kau bersyukurlah banyak-banyak. Walaupun ayah kau buat apa, kau punya tanggungjawab pada aku. Kau doakan untuk ayah kau, kan? Kau baik-baikkan untuk, mesti ada benda lain yang bapak dia buat baik. Takkan tak ada benda yang dia buat baik. Betul. Buat jahat je. Betul lah. Buat baik kira maybe tengok bola ke sama-sama yang lain benda yang lain, tolak sikit nasihat, betul tak? Tanggungjawab kau sebagai anak pada aku, doakan insya-Allah baik-baik, kasih happy, lain benda kan. Kita kat dunia ni sementara saja, bro. Hidup ini hanya sementara. Yang penting kau masih ada bapa. Aku dah tak ada bapa. Kita patut bersyukur lah. Siapa yang ada bapak tu hargailah, betul tak? Dan saya rasa ini satu pembahasan yang cukup mendatangkan kemanisan iman. Kerana ini pembahasan tak ramai daripada maksud saya ramai daripada kita mengelakkan daripada memahami isu ini. And kalau isu ni datang, aku tak tahulah, aku tak nak ambil tahulah. Tapi saya rasa Muhammad Stewart sendiri sudah memberanikan dirinya dan sudah bersedia kan untuk to face the reality actually. Dan dia sedia untuk bertanya soalan ini, dan mudah-mudahan Allah mempermudahkan baginya insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Dan kerana waktu tidak mencukupi, kita hanya Aku dah agak dah 2 soalan lagi. Kau bingit apa? Aku bukan bingit. Ustaz dah standby, saya nak jawab 3-4 soalan. Ustaz dah bawa M16 saya ni nak shoot. Aku bukan tak nak kasih Ustaz jawab soalan yang ketiga. Hanya kalau soalan yang ketiga lagi ni soalan ketiga lagi panas. Dah panas dah memang time dah tak cukup dah ni. Lagi panas. Kalau aku ketengahkan soalan yang ketiga, aku rasa kita semua tak balik. Besok aku rasa kita subuh kat sini tau. Pendengar terus buka earphone campak. Tak, tadi 6 tahun dia tinggalkan keluarga kan. Epo baru berapa jam? 2 jam je. 2 jam dah menggelecat dah. Dah menggelecat dah. Isteri dia dah sini. Tak ada. Steady je. Asal steady kan tak ada apa-apa. Okay. Orang jalankan tanggungjawab. Move on. Lu ada? Tak ada. Tapi bukan lapar. Gua tengok lu seorang suami yang misali. Tak. Suami misal yang Lee. Misali taklah, semua ada keburukan masing-masing. Ada kekurangan, bukan keburukan. Mesti ada. Kita tak lari daripada kesilapan. Betul. Yang penting kan kita move forward, belajar daripada kesilapan kalau ada, kan, try to be better. Betul tak?
Macam tadi post, kau tengok orang, kalau aku tengok, wah Jason ada baju baru, saya post, betul tak? Okey, aku kerja lagi overtime. Untuk apa? Kalau untuk mencapai kejayaan yang sama kalau nak. Jangan macam deki. Kalau gini aku tengok pun, wah dia ni bagus. Kita patut support. Patutnya support. Alhamdulillah. Kalau macam sekarang budak-budak Melayu, ramai aku tengok kat Facebook, semua dah berbisnes. Alhamdulillah. Semua otak bisnes tau sekarang. Kawan-kawan aku semua. Bermaju. Aku tengok, aku cakap, Alhamdulillah, Support. baik. Wahid, betul lah. Alhamdulillah. Maju jaya. Maju Dia jaya. tengok, alamak, dia ni ada bisnes macam ayah-ayah pantat dah. Tapi betul apa? Betul tak? Kita support lah sikit. Bisnes Tapi cendol jangan lupa. pantat memang Anggota badan tu. anggota badan. Salah satu daripada kalimah yang mentakrifkan, yang mendefinisikan betul. sebuah anggota badan. Tak ada apa-apa. Tak kena sensor. Tak kena sensor. Macam Bimbo cakap ada ramai budak-budak Melayu kita berjaya untuk bisnes kan. Macam cendol tadi lah. Cendol. Mudah-mudahan brother yang menajakan episod kita ni, Cendol kain pelikat. Kau macam tahu aku nak kena buat shout out for apa? Dia dah suruh stop tu. Okay. Kau macam tahu aku nak kena buat shout out for kita punya sponsor. Asal kita punya semua soalan semua panas. Okey, Ustaz pun dah panas. bagi mereka ni saya nak buat shout out kepada kita, kepada penonton dan pendengar kita, iaitu penaja bagi episod ini adalah Cendol Kain Pelika. Silalah hubungi talian 9115 3726. Telefon. Order. Dan bagi mereka, boleh kontak lah mereka di Instagram Cendol Kain Pelika dan juga Facebook Cendol Kain Pelika. Fresh cold cendol right at your doorstep. Jangan tak jatuh ya. Nanti tunggu-tunggu juga tak datang masuk cendol ya. Lari dapat kopi ya. InsyaAllah Jatuh insyaAllah. Jadi actually kita sangat beruntung malam ini kita dapat membahaskan topik-topik yang luar biasa lah. Dan kerana saya sendiri sangat-sangat beruntung, dan from the bottom of my heart, ya Al-Fadil Ustaz, Al-Mukarram Ustaz, I would want to show my appreciation to you. Kau nak start speaking saya dulu. Aku tangan nasib baik Ustaz tahan. Ringan. Penutup. Okey. Jadi lagi sekali kita nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Terima kasih, jazakumullah khairan. Masya-Allah, syukran Ustaz. Jadi pada mereka terima kasih pada penonton dan pendengar kerana sudi mendengar dan menonton, iaitu rancangan Sahabat Bertanya. InsyaAllah nantikan kepada episod yang seterusnya. Gua bukan nak kecam brother-brother di luar sana. Nantikan lu orang semua episod yang seterusnya. Alright. Dari kami Sahabat Bertanya. Jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi